Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai analisis keutuhan wacana daripada artikel jurnal yang telah kami pilih bagi kursus GWCP 1042 penulisan akademik dengan yang telah dibantu oleh Dr. Ahmad Syirki bin Mat Yusof. Jadi seterusnya saya akan memberi pengenalan mengenai ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Muhammad Afif Farhan bin Sabri, seterusnya Aiman Danish bin Azman, yang ketiga Zulfahmi bin Yusof, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Rafiq Asani bin Muhammad Rizwan. Dan yang pertama adalah pengenalan mengenai analisis untuk artikel kami pada hari ini. Jadi tugasan ini adalah berdasarkan rumusan 4 jurnal artikel yang telah diambil daripada jurnal yang terpilih, iaitu yang pertama jurnal yang bertajuk Dinamika Pendidikan Islam di Selatan Thailand yang ditulis oleh Masakari Arde atau Nik Muhammad Syukri Nik Wan, yang kami ambil sebagai jurnal pertama. Dan jurnal kedua yang bertajuk Islam dalam Pendidikan dan Hubungannya dengan Pembentukan Jati Diri Bangsa Melayu di Malaysia yang ditulis oleh Ahmad Munawar Ismail et al. Dan yang ketiga jurnal yang bertajuk Pemantapan Komponen Akhlak dalam Pendidikan Islam bagi Menangani Era Globalisasi yang ditulis oleh Asmawati binti Suhaib. Dan yang terakhir jurnal keempat adalah jurnal yang bertajuk Sekularisme, Faktor dan Kesan yang ditulis oleh Luqman Zainal Abidin et al. Jadi kita teruskan kepada aspek penilaian yang kami nilai ke atas jurnal-jurnal tersebut. Yang pertama adalah aspek keutuhan wacana yang terdiri daripada keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan fonologi dan keutuhan gramatikal. Seterusnya kohesi, koheren dan terakhir sekali rujukan. Seterusnya definisi wacana. Menurut Nik Safiah Karim 2003, beliau menyatakan bahawa wacana ialah gabungan beberapa ayat yang membentuk kesatuan yang utuh dalam teks seperti rencana. Jadi konsep keutuhan wacana terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah keutuhan wacana, keutuhan leksikal. Yang kedua adalah keutuhan gramatikal. Yang ketiga adalah keutuhan semantik. Dan yang terakhir adalah keutuhan fonologi. Jadi bagi yang pertama adalah keutuhan semantik. Apakah yang dimaksudkan dengan keutuhan semantik? Keutuhan semantik ialah hubungan yang wujud antara bahagian-bahagian wacana dan kesatuan latar belakang semantik. Jadi keutuhan semantik terbagi kepada 5 bahagian, iaitu hubungan sebab akibat, seterusnya hubungan sebab tujuan, kemudian hubungan sebab hasil, yang keempat hubungan latar dan kesimpulan, dan yang terakhir adalah hubungan memperkuat isi. Seterusnya hubungan semantik yang dilihat dari konteks atau latar wacana terbahagi kepada 3, iaitu kesatuan tajuk dan topik. Yang kedua adalah hubungan sosial antara penutur dan pendengar. Yang terakhir adalah laras bahasa yang bersesuaian. Jadi berdasarkan artikel yang kami telah kaji, peratus penggunaan keutuhan semantik dalam artikel pertama adalah sebanyak 10%. Bagi artikel kedua adalah 25.5%. Artikel ketiga ialah 14.5%, dan artikel 4 adalah sebanyak 50% penggunaan keutuhan semantik dalam artikel tersebut. Jadi mari kita lihat kepada contoh yang boleh diambil daripada keutuhan semantik yang terdapat dalam artikel jurnal tersebut. Bagi contoh sebab dan akibat, boleh dilihat contoh ayat, negara yang sekular akan memangku hak kebebasan beragama yang tertumpu pada keadilan akal manusia, itu akan dijadikan sebagai sebab, dan hingga membuka ruang menukar agama secara sewenang-wenangnya menjadi akibat daripada perbuatan sebelum tu. Seterusnya contoh sebab dan tujuan. Matlamat utama penubuhan institusi pondok ialah melahirkan masyarakat yang dapat menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna. Matlamat utama sehingga
matlamat utama penubuhan institusi pondok merupakan sebab, dan tujuan tersebut adalah untuk melahirkan masyarakat yang dapat menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna. Seterusnya sebab dan tujuan dalam jurnal pertama berdasarkan ayat penyaksian Allah terhadap keesaan dirinya itu mestilah disaksikan atau diiktiraf bersama oleh seluruh manusia melalui satu proses aku janji, iaitu iqamah, dan pengajaran dan pembelajaran proses ta'lim menjadi sebab, dan tujuan yang dikatakan adalah berdasarkan ayat supaya keesaan Allah ini dapat diakui, diiktiraf, diyakini dan diamani secara spiritual dan penghayatannya melalui praktikal, iaitu tatbik atau penghayatan akhlak. Jadi yang terakhir adalah hubungan sebab dan hasil. Contoh ayat, hanya dengan suasana yang saling menyokong ini menjadi sebab, dan hasilnya adalah pelajar-pelajar yang berakhlak dan bermoral dapat dilahirkan. Seterusnya kita beralih kepada keutuhan leksikal. Jadi maksud keutuhan leksikal ialah satu konsep berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Ia menggunakan sifat dan fungsi perkataan itu sendiri boleh ditafsirkan lebih daripada satu makna, dan juga menurut Nikhil McCarthy pada tahun 1991, bentuk leksikal yang mempunyai pertautan makna akan mempengaruhi kejelasan sesebuah wacana. Jadi konsep leksikal ini terbagi kepada 7 bahagian, iaitu hiponim, homonim, antonim, sinonim, pengulangan kata yang sama, kolokasi, dan terakhir sekali unsur bersambut. Jadi hiponim adalah suatu kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain. Homonim adalah merujuk kepada perbezaan makna berdasarkan konteks dan situasi, atau kata yang bunyinya sama tapi mempunyai erti yang berlainan. Contohnya perkataan berhenti. Jika disebut sebagai berhenti, ia merujuk kepada suatu pernyataan, dan jika disebut sebagai berhenti, ia merujuk kepada suatu perintah. Seterusnya antonim, iaitu suatu kata yang kontra, mempunyai maksud yang berbeza, berlawanan. Seterusnya sinonim, penggunaan kata yang mempunyai makna yang sama. Seterusnya pengulangan kata yang sama, dan kemudian kolokasi, iaitu dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Ia mempunyai hubungan antara satu sama lain. Dan yang terakhir adalah unsur bersambut. Jadi berdasarkan artikel yang kami telah kaji, penggunaan keutuhan leksikal dalam artikel pertama adalah sebanyak 18%, bagi artikel kedua sebanyak 38.15%, seterusnya bagi artikel ketiga adalah 19.85%, dan akhir sekali penggunaan leksikal dalam artikel keempat adalah sebanyak 24%. Jadi seterusnya contoh yang kami boleh ambil daripada keutuhan leksikal berdasarkan artikel adalah dari aspek pengulangan kata yang sama. Jika dilihat daripada perenggan yang diberikan, terdapat pengulangan kata golongan yang diulang sebanyak 4 kali dalam jurnal pertama. Seterusnya penggunaan hiponim dalam ayat kurikulumnya datang daripada Allah, mengandungi aspek-aspek seperti akidah, syariah, ibadah, akhlak, sains, teknologi, sosiologi, politik, ekonomi dan lain-lain. Penggunaan hiponim di sini merujuk kepada penggunaan kata-kata akidah, syariah, ibadah, akhlak, sains, teknologi, sosiologi, politik, ekonomi dan lain-lain yang merujuk kepada kurikulum yang datang daripada Allah. Seterusnya penggunaan antonim. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Penggunaan mengasihi saudaranya sebagaimana mengasihi dirinya sendiri. Seterusnya penggunaan sinonim, iaitu spiritual dan kepercayaan dalam jurnal keempat. Penggunaan spiritual dan kepercayaan mempunyai makna yang hampir sama.
Seterusnya, keutuhan gramatikal. Apakah yang dimaksudkan dengan keutuhan gramatikal? Keutuhan gramatikal adalah hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Jadi keutuhan gramatikal terbahagi kepada 4, iaitu penanda rujukan, iaitu merupakan kata ganti diri ataupun kata ganti nama yang menunjuk kepada seseorang atau sesuatu benda. Seterusnya, penanda penggantian yang terdiri daripada penggantian nominal, iaitu daripada kata nama atau frasa nama, verbal iaitu frasa kerja, dan klausa iaitu sebahagian daripada ayat. Seterusnya, yang ketiga adalah elipsis. Elipsis ialah unsur pelenyapan untuk mengelakkan pengulangan maksud maklumat dalam ayat seterusnya. Seterusnya, pengguguran dilakukan apabila kata atau frasa telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Dan yang terakhir adalah penanda penghubung, berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, ataupun ayat dengan ayat. Jadi penggunaan keutuhan gramatikal dalam artikel yang telah kami kaji, iaitu dalam artikel pertama, penggunaan keutuhan gramatikal adalah sebanyak 24%. Seterusnya, dalam artikel kedua sebanyak 22%. Kemudian penggunaan dalam artikel ketiga sebanyak 41.22%, dan akhir sekali dalam artikel keempat sebanyak 12.78%. Contoh yang kami telah dapat berdasarkan analisis jurnal tersebut adalah contohnya penanda penghubung yang dapat dijadikan contoh selain itu sebagai contoh penanda penghubung dalam perenggan tersebut, ataupun kata hubung dan yang menjadi penghubung antara frasa-frasa dalam ayat tersebut. Seterusnya, penanda rujukan, sebagai contoh anak-anak watan Nusantara, dan di dalam ayat seterusnya digantikan dengan penggunaan mereka yang merujuk kepada anak-anak watan Nusantara. Dan contoh yang kedua adalah umat Islam dalam ayat pertama, dan dihuraikan dengan penggunaan mereka yang merujuk kepada umat Islam tersebut. Jadi yang keempat adalah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ialah unsur-unsur paralinguistik yang membantu pemahaman tentang sesuatu wacana. Boleh dikatakan sebagai penggunaan bunyi ataupun penggunaan kata yang sesuai dalam sesuatu ayat untuk memberikan makna bagi perkataan tersebut. Contohnya penggunaan hentian suara, ialah sebagai perbandingan antara dua maksud yang berbeza dalam satu ayat yang sama. Seterusnya, penggunaan nada suara berperanan membezakan ayat mengikut situasi dan keadaan. Dan yang ketiga adalah intonasi suara, menjadi penanda atau pemisah frasa dan untuk membezakan struktur ayat. Jadi penggunaan keutuhan fonologi dalam artikel kami adalah sebagaimana yang dapat dilihat berikut. Dalam artikel pertama, penggunaan fonologi digunakan sebanyak 69%, dan artikel kedua sebanyak 10%, artikel ketiga sebanyak 8%, dan artikel keempat adalah sebanyak 13%. Jadi contoh bagi fonologi dalam artikel ini boleh dilihat berdasarkan penggunaan tanda baca. Contohnya penggunaan tanda noktah, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, tanda sempang, tanda pengikat kata, tanda noktah bertindih, garis condong, dan tanda kurung. Jadi berdasarkan jurnal yang kami telah kaji, boleh diambil contoh penggunaan pengikat kata dan tanda soal dalam jurnal pertama. Seperti yang dapat dilihat, penggunaan tanda tanya membawa intonasi yang merujuk kepada suatu pertanyaan. Contohnya, kemudian apa lagi? Merujuk kepada penggunaan tanda soal tersebut. Dan ayat seterusnya menggunakan tanda noktah sebagai ayat penyata, iaitu jihad fi sabilillah. Dan seterusnya di dalam jurnal kedua adalah penggunaan koma dan tanda tanya
yang dapat dilihat berdasarkan jurnal kedua, dan seterusnya jurnal ketiga yang menggunakan koma, dan jurnal keempat yang menggunakan koma dan titik. Jadi yang seterusnya ialah definisi kohesi. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2007 mendefinisikan kohesi sebagai kekuatan tarik-menarik antara molekul dalam sesuatu benda yang menjadikan molekul-molekul itu bertautan atau bergabungan. Yang seterusnya ialah dalam konteks penulisan akademik, tautan wujud melalui keserasian hubungan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain, antara frasa dengan frasa yang lain, atau antara ayat dengan ayat yang lain dalam wacana yang sama. Seterusnya, kohesi adalah ciri-ciri linguistik yang membantu menghubungkan urutan ayat hingga membentuk satu hasil penulisan yang sempurna dan menunjukkan pertautan. Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana atau teks, iaitu biasa digunakan dalam mesyuarat dan sebagainya. Seterusnya, kohesi juga membentuk keutuhan wacana melalui jalinan ayat yang saling berkaitan menggunakan penanda wacana dan kata hubung yang sesuai. Seterusnya, ciri-ciri pertautan dalam frasa, klausa atau ayat menurut Husain Fatih 2016. Yang pertama, pengulangan terus melalui linguistik. Yang kedua, pengulangan sebahagian unsur yang sama dengan mengubah golongan linguistik yang telah digunakan sebelumnya. Dan yang ketiga, paralelisme, iaitu pengulangan struktur linguistik yang sama dengan unsur linguistik atau ujaran lain. Dan yang keempat, prafrasa, iaitu pengulangan isi atau wacana yang sama tetapi diganti dengan unsur yang lain. Dan yang kelima, bentuk. Dan akhir sekali yang keenam, elipsis, iaitu pengulangan struktur linguistik dan unsur yang sama seperti digugurkan sebahagian daripadanya ujarannya. Jadi yang seterusnya saya akan menceritakan ciri-ciri kohesi dalam penulisan akademik, iaitu terdapat 4 ciri-cirinya. Yang pertama, berbagai-bagai struktur ayat, iaitu setiap penulisan perlulah jelas pertautannya dan setiap hujah dapat mengekalkan perkaitan wacana terhadap isi utama. Yang kedua, ayat yang digunakan sentiasa berfokus kepada tujuan untuk memberitahu perkara yang disampaikan kepada sasaran pembaca, iaitu tujuannya kena bagi pembaca tu faham apa yang kita hendak sampaikan. Penulisan haruslah sentiasa konsisten menggunakan istilah yang positif dan mengekalkan penggunaan selanggar dalam susunan ayat. Maknanya penulis ni perlu menggunakan bahasa-bahasa yang positif dan tidak berunsurkan perkara yang negatif dan seperti mencarut dan sebagainya. Contoh penanda wacana. Yang pertama, penanda wacana untuk memulakan karangan. Terdapat banyak contoh di sini seperti pada era globalisasi ini, dalam meniti arus kemodenan ini, kini, dewasa ini dan sebagainya. Yang kedua, untuk menunjukkan turutan. Contohnya, penanda wacananya seperti selain itu, di samping itu, lain daripada itu, seterusnya, akhir sekali. Dan yang ketiga, untuk menghuraikan isi karangan. Jika kita nak tambah isi-isi, boleh menggunakan hal ini dikatakan demikian kerana, hal ini berlaku kerana, hal ini terjadi kerana dan sebagainya. Dan yang keempat, untuk memberi contoh. Penanda untuk memberi contoh seperti misalnya, contohnya, sebagai contoh, tamsilnya dan banyak lagi. Terusnya, penanda wacana untuk menghuraikan contoh. Oleh itu, maka, oleh sebab itu, jelaslah bahawa dapat banyak di sini, jadi saya hanya menguraikan sedikit. Dan seterusnya, untuk menulis dua huraian dalam satu ayat. Contohnya, dua huraian dalam satu ayat. Tambahan pula, malah, malahan. Penanda untuk menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza. Walau contoh penanda wacananya ialah seperti walau bagaimanapun, namun demikian, namun begitu, meskipun dan banyak lagi. Seterusnya, penanda wacana untuk menutup isi. Jika kita ingin menutup isi, kita boleh menggunakan penanda wacana seperti kesannya, natijahnya, akibatnya, kesudahannya.
Seterusnya, penanda wacana untuk memulakan perenggan penutup. Jika kita ingin menutup, kita boleh dalam penutup tu boleh menggunakan penanda wacana pada awalnya seperti kesimpulannya, intihannya, secara tuntasnya. Jadi ciri-ciri kohesi dalam penulisan akademik yang kedua ialah menggunakan tanda baca yang betul. Tanda baca adalah simbol yang memainkan peranan untuk menunjukkan struktur dalam penulisan, menentukan intonasi dan jeda dalam proses pembacaan. Iaitu penulisan yang kohesi dapat dilihat melalui tanda baca seperti noktah, koma, tanda seru, tanda soal, tanda tanya, elipsi dan sebagainya yang digarap dengan baik. Jadi ciri yang ketiga ialah perenggan dibina dengan baik, iaitu perenggan tu mesti susunannya teratur. Penulisan akademik yang kohesi menunjukkan pengembangan idea yang baik melibatkan perenggan pendahuluan atau pengenalan, perenggan isi dan perenggan penutup sentiasa ikut turutan tersebut. Iaitu perenggan pendahuluan memainkan peranan penting untuk menarik minat pembaca, menyatakan maklumat awal berkaitan latar penulisan dan sudut pandangan terhadap tajuk yang dikemukakan. Okey, seterusnya, perenggan isi pula. Perenggan isi kandungan dinyatakan dengan jelas sebagai asas pengembangan idea yang mengutarakan isi atau idea utama bagi setiap perenggan. Manakala perenggan penutup jelas menunjukkan rumusan atau kesimpulan yang menjadi penutup kepada keseluruhan perbincangan dalam penulisan. Jadi keempat pula ialah penggunaan kata hubung yang tepat. Di sini maksud kata hubung ialah perkataan atau frasa digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan, rangkai kata dengan rangkai kata atau ayat dengan ayat. Kata hubung ialah perkataan atau frasa yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan, rangkai kata dengan rangkai kata atau ayat dengan ayat. Contoh kata hubung, terdapat 3 kata hubung, iaitu kata hubung gabungan, kata hubung berpasangan. Contoh kata hubung gabungan seperti sambil atau seraya dan lagi lalu. Contoh kata hubung agar, supaya, bahawa, kalau, apabila dan banyak lagi yang kita boleh gunakan. Boleh lihat pada slide tersebut. Kata hubung terakhir ialah kata hubung berpasangan, iaitu baik, ada ayat, ataupun, baik maupun, bukan sahaja, tetapi dan banyak lagi. Okey, ini terdapat analisis kohesi yang telah kami kaji dalam keempat-empat jurnal tersebut, iaitu sukalaris dan pendukung liberal memberi kesan kepada negara dan corak pemerintahan sesebuah negara. Iaitu dan itu menunjukkan kohesi, iaitu melalui kata hubung. Dan semua boleh tak pada slide yang warna hijau itu adalah kata hubung. Malah, untuk, dan, yang, dengan dan banyak lagi. Seterusnya apa yang saya nak bincangkan ialah definisi koheren. Koheren merujuk kepada kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana supaya dapat difahami. Menurut Asmah Haji Omar 1980 pula, koheren adalah keteraturan fikiran yang dapat dilihat melalui bentuk-bentuk bahasa yang mempamerkan pautan dalam teks, iaitu dia saling berkait antara teks dengan teks. Seterusnya, koheren ini wujud apabila bahagian-bahagian dalam teks itu memperlihatkan logik antara idea-idea. Dengan erti kata lain, koheren dalam wacana sama dalam penulisan atau pertuturan menggambarkan pertautan antara idea-idea yang ingin disampaikan oleh penulis, idea-idea ingin disampaikan penulis dan penutur. Seterusnya, koheren adalah ayat kesinambungan yang berkaitan dan berpautan dengan ayat yang lain bagi menerangkan dan membentuk sesuatu teks atau wacana dengan lebih baik dan mudah untuk difahami. Koheren ini tujuannya untuk memberikan pembaca itu dapat memahami ayat itu dengan lebih jelas lagi.
Koheren juga mempunyai gaya bahasa tersembunyi dan pembaca perlu membuat andaian atau tekaan kefahaman pembaca terhadap teks atau ayat koheren. Seterusnya, pembentukan koheren. Apa itu pembentukan koheren? Pembentukan koheren ni menentukan isi sokongan berkait antara satu sama lain, iaitu mengeluarkan isi yang menyokong isi utama. Contohnya, koheren ni dia nak menguatkan lagi isi utama yang telah dinyatakan dalam teks tersebut. Seterusnya, memastikan semua isi sokongan adalah berkait dengan isi utama yang dinyatakan dalam ayat topik. Seterusnya, menyusun isi secara logik. Ayat-ayat yang digunakan haruslah logik dan masuk akal yang dapat difahami oleh pembaca dengan jelas. Contoh koheren yang telah kami kaji dalam keempat-empat jurnal tersebut. Dalam artikel ini terdapat koheren yang menunjukkan kesinambungan tentang isu sukarelaisme, iaitu idea utama yang disokong dengan persoalan status negara Malaysia sekular atau Islam. Maksud sukarelaisme sekular adalah konsep bahawa pemerintah atau entiti berkaitan dalam sesebuah negara harus berdiri secara terasing dari agama dan ataupun kepercayaan agama. Analisis seterusnya ialah koheren. Dalam kita boleh melihat yang kuning itu, sukarelaisme merupakan dua proses yang mempunyai kaitan dengan Eropah, iaitu proses pertama, dia menguraikan apa yang isi utama ingin menyampaikan dengan proses pertama tersebut. Dalam artikel ini, terdapat koheren yang menunjukkan kesinambungan tentang kaitan isu sukarelaisme, iaitu idea utama yang disokong dengan proses pertama, iaitu perkembangan teologi, dan proses kedua, sukarelaisme dan dominasi pemikiran. Baiklah, yang seterusnya, jurnal yang telah kami kaji ialah kesan kepada negara. Itu dalam artikel ini kita dapat lihat bahawa terdapat koheren yang menunjukkan kesinambungan tentang kaitan sukarelais dan pendukung liberasi yang memberi impak kepada negara yang dikukuhkan dengan bukti dapat merosakkan akidah. Contohnya, sukarelais dan pendukung liberal memberi kesan kepada negara dan contoh pemerintahan sesebuah negara. Malah, terdapat gerakan yang terancang untuk merosakkan akidah umat Islam di Malaysia. Dilihat semakin ketara gerakan mereka dan operasi yang dijalankan mula digerakkan dengan lebih terbuka. Maksudnya dia nak menunjukkan, dia memberi impak. Sukarelais itu memberi kesan kepada negara kita tersebut. Okey, jadi yang seterusnya saya ingin menjelaskan tentang sumber rujukan. Kaedah menulis nota rujukan. Pertama, mesti meletakkan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang dirujuk. Contohnya, menurut Brown. Menurut Brown, selepasnya mestilah tahun 2005. Jadi, ia adalah salah satu faktor yang menyebabkan guru pendidikan khas meninggalkan bidang tersebut ialah kerana kurang penerima pengiktirafan. Dan yang kedua, jika nama pengarang tidak ditulis dalam ayat, maka tuliskan nama dan tahun dalam kurungan. Contohnya, terdapat juga beberapa pemimpin negara yang menegur penolakan ilmu sukarelaisme dari diaplikasikan dan dibincangkan dalam medan pendidikan. Dikoh 2019. Jadi yang ketiga, sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang, tuliskan nama kedua-dua pengarang, contohnya mengikut Platt dan Olsen. Jika lebih daripada dua orang, hendaklah meletakkan add-on dan seterusnya. Jadi ini contoh sumber rujukan yang tepat dan mengikut APA 7, iaitu APA 7 ni sumber rujukan yang paling fleksibel lah pada masa kini, iaitu semua, bukan malah Malaysia saja, satu dunia menggunakan APA 7 ini. Jadi ciri-ciri rujukan yang
tepat ini ialah seperti berikut. Nama penulis perlu ditulis dengan lengkap mengikut gaya APA 7. Yang kedua, tahun rujukan perlu dalam kurungan, iaitu perlu letakkan dalam kurungan. Yang ketiga, tajuk buku perlu ditulis huruf besar di awal kata kecuali kata hubung. Yang keempat, tajuk buku perlu di-italic, iaitu perlu diserongkan tulisannya tersebut. Dan yang kelima, jika buku diulang cetak, maka perlu ditulis edisi cetakan dalam kurungan seperti 9THED. Dan yang akhir sekali, hanya tulis nama penerbit buku sahaja. Okey, yang seterusnya, analisis kesalahan rujukan. Terdapat 3 kesalahan rujukan yang sering pelajar ataupun mana-mana lecturer gunakan. Yang pertama, tidak senggang, iaitu Abdullah Haji Said. Abdullah itu perlu rapat ke tepi, dan yang bawah itu universiti itu perlu dijarakkan sedikit daripada Abdullah tersebut. Dan yang kedua, menulis negeri penerbitan, iaitu Muhammad Zamri Malik Patani dalam Tamadun Melayu Selangor. Selangor itu tidak perlu dituliskan kerana ia merupakan negeri penerbitan. Yang hanya perlu tulis adalah syarikat penerbitan, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan yang ketiga, tidak mengikut format yang betul. Contohnya tersebut, meletakkan link di bawah rujukan. Itu adalah sangat tidak mengikut format yang betul. Jadi itu saja. Seterusnya, aspek kekuatan dan kelemahan yang dapat dilihat berdasarkan keempat-empat artikel yang dapat kami nilai. Jadi analisisnya berdasarkan artikel pertama, kekuatan yang dapat dilihat, yang dapat kami lihat adalah gaya penulisan akademik yang jelas dengan menggunakan kata-kata yang ringkas dan padat, dan kelemahannya menggunakan format APA yang lama, tidak sebagaimana format APA 7 edisi ke-7, iaitu format yang terbaru. Dan seterusnya, bagi artikel kedua, kekuatannya yang dapat kami lihat adalah penggunaan laras bahasa yang tepat dan jitu berdasarkan topik yang dibincangkan. Dan kelemahannya yang dapat kami lihat adalah terdapat setengah kesalahan tata bahasa yang digunakan. Berdasarkan artikel yang ketiga pula adalah kekuatannya penyusunan tajuk yang kemas yang membawa kepada permasalahan ataupun topik yang dibincangkan. Seterusnya, kelemahan yang dapat dilihat adalah penggunaan laras bahasa yang kompleks dan susah difahami oleh pembaca untuk merujuk kepada artikel tersebut. Dan yang terakhir, bagi artikel keempat, kekuatan yang dapat kami lihat berdasarkan artikel tersebut adalah penulisan yang ditulis menggunakan pelbagai sumber rujukan dalam kajian yang menunjukkan bahawa penulisan ini adalah suatu penulisan yang berkualiti, bervariasi dan mempunyai sumber yang dapat menguatkan lagi isi yang ingin disampaikan. Seterusnya adalah kelemahan yang kami lihat adalah penulisan rujukan tidak mengikut format. Mungkin penggunaan penulisan rujukan tersebut adalah menggunakan format lama, jadi ia tidak mengikut penggunaan format edisi 7, edisi APA 7 yang terbaru. Seterusnya, setelah kami selidik keempat-empat jurnal yang telah dianalisis, jadi kami telah memilih jurnal yang terbaik, iaitu jurnal yang kedua dengan tajuk Islam dalam Pendidikan dan Hubungannya dengan Pembentukan Jati Diri Bangsa Melayu di Malaysia, yang ditulis oleh Ahmad Munawar Ismail, Zakaria Stapa, Muhammad Yusuf Osman dan Masyitah Yaakob. Semua jadi aspek yang kami telah lihat untuk menjadikan jurnal ini sebagai jurnal terbaik ialah artikel yang ditulis oleh penulis-penulis yang pakar dengan penggunaan keutuhan wacana yang berbagai-bagai. Jadi seperti yang dapat dilihat adalah jurnal artikel daripada jurnal tersebut ditulis oleh para pengkaji daripada Institut Pendidikan Tinggi yang daripada
universiti ternama dan mempunyai credibility dalam menulis artikel ataupun wacana yang berkualiti. Seterusnya, isi artikel yang mudah difahami dan mudah dibaca kerana penggunaan perkataan berbelit-belit telah dielakkan. Jadi penggunaan kata-kata yang mudah dan tidak menggunakan kata-kata yang sama dapat memudahkan kami dan juga para pembaca yang ingin menjadikan artikel ini sebagai rujukan dengan penggunaan kata yang mudah. Jadi mudah untuk kami fahami. Dan yang terakhir adalah jenis sumber rujukan yang digunakan adalah pelbagai dan diambil daripada sumber antarabangsa yang telah diiktiraf. Jadi penggunaan sumber rujukan untuk jurnal ini menguatkan lagi kesahihan dan kekuatan yang terdapat isi yang terdapat dalam jurnal tersebut. Jadi bagi cadangan penambahbaikan dalam artikel, setelah kami melakukan analisis terhadap artikel-artikel tersebut, kami boleh menilai daripada 4 aspek. Jadi aspek yang boleh ditambah baik oleh mereka dalam penulisan artikel, yang pertama adalah sebelum memulakan penulisan ilmiah, penulis dinasihatkan untuk merujuk buku panduan APA 7 iaitu penulisan rujukan terbaru agar mendapati piawaian antarabangsa. Seterusnya, melakukan konsultasi bersama pensyarah atau orang yang pakar untuk mendapatkan cara penulisan yang terbaik dan berkualiti. Dan yang ketiga adalah mempelbagaikan jenis sumber rujukan dalam penulisan ilmiah. Dan yang terakhir adalah menggunakan laras bahasa bersesuaian dengan tema jurnal yang ditulis. Sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.